Bumi merupakan planet yang dinamik, mempunyai kepelbagaian iklim dan persekitaran yang unik. Bumi sebenarnya bukan sahaja memiliki tempat panas yang melampau, akan tetapi turut mempunyai tempat-tempat sejuk melampau yang menguji had ketahanan manusia dalam mendiami sesebuah kawasan. Destinasi yang sejuk ini merupakan alam yang tidak mesra untuk didiami, di mana suhu menjunam ke kedalaman yang tidak terbayangkan, mencabar sebarang kemungkinan kehidupan. Persoalannya, di manakah terletaknya tempat ini? Berapa suhu tertinggi yang pernah dicatatkan di sini? Kekal hingga akhir video ini bagi menyingkap tempat paling sejuk di dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, definisi sejuk bermaksud ia tidak panas atau tidak hangat dan rendah suhunya. Sebelum Astrolab membawa anda ke tempat paling sejuk di dunia, kita singgah dahulu di bandar paling sejuk di dunia terlebih dahulu. Bandar yang paling sejuk di dunia ialah Yakutsk di Siberia, Rusia. Rekod suhu rendah direkodkan di bandar ini pada Februari 1891 adalah negatif 64.4 darjah Celsius. Pada bulan Januari, purata suhu rendah ialah 42 darjah Celsius, di mana bandar ini mendapat cahaya matahari kurang daripada 4 jam sehari. Yakutsk mempunyai populasi seramai 355,000 orang sahaja. Walaupun Yakutsk adalah bandar paling sejuk di dunia, ia sebenarnya bukan bandar paling dekat dengan kutub utara. Longyearbyen di Norway adalah 2 kali lebih dekat, iaitu 1,316 km dari kutub utara. Terdapat beberapa sebab mengapa Yakutsk adalah bandar paling sejuk di dunia. Antaranya, ia adalah jauh dari mana-mana pengaruh maritim sederhana. Ia terletak kira-kira 725 km dari Laut Okhotsk. Yakutsk dibina di atas sungai Lia, tetapi lembah sungai ini sebenarnya memerangkap udara sejuk. Semasa musim sejuk, Siberia mengalami sistem tekanan tinggi yang dikenali sebagai Siberian High. Corak cuaca ini membawa jisim udara sejuk dari rantau Arktik, membawa kepada tempoh sejuk yang berpanjangan. Selain itu, semasa musim sejuk, Yakutsk menerima cahaya matahari yang sangat sedikit, selalunya kurang daripada 4 jam sehari. Yakutsk sangat sejuk kerana ia dibina di atas tanah ibun abadi, bermakna tanah beku selama-lamanya. Lebih 355,000 orang tinggal di Yakutsk dan majoritinya bekerja untuk sebuah syarikat bernama Al-Rosa. Jika Yakutsk merupakan bandar paling sejuk di dunia, Rusia sekali lagi mencipta rekod apabila salah satu kampung di negara ini, khususnya permatang tinggi antara Sungai Yana dan Indigirka di Republik Sakha, memegang gelaran sebagai tempat paling sejuk di bumi. Jantung kawasan ini dikenali sebagai Lembah Oymyakon. Di sini, suhu diketahui menurun kepada paras terendah yang mengejutkan, mencecah serendah negatif 67.7 darjah Celsius. Memegang gelaran sebagai tempat paling sejuk pernah didiami manusia di bumi. Beberapa faktor menyumbang kepada faktor ekstrim yang melampau di Oymyakon. Lokasi geografinya di hemisfera utara meletakkannya di laluan jisim udara Arktik yang sejuk. Selain itu, kawasan yang tinggi di rantau ini memburukkan lagi keadaan yang sudah teruk. Ketinggian Oymyakon kira-kira 750 meter di atas paras laut meningkatkan kesejukan kerana altitude yang lebih tinggi biasanya mengalami suhu yang lebih rendah. Musim sejuk yang teruk di Oymyakon memberi cabaran yang menggerunkan bagi penduduknya. Kelangsungan hidup dalam persekitaran yang mematikan ini memerlukan kepintaran dan daya tahan. Penduduk mesti berhadapan dengan landscape beku, angin berais dan ancaman luka beku yang berterusan. Rutin harian menjadi usaha yang sukar, menekankan ketabahan mereka yang memanggil alam beku ini sebagai rumah. Walaupun keadaannya yang melampau, Oymyakon telah menjadi sumber daya tarikan bagi saintis dan para pengembara. Penyelidik mengkaji penyesuaian unit flora dan fauna yang telah berkembang untuk berkembang maju dalam iklim beku ini. Lembah ini juga berfungsi sebagai makmal semula jadi untuk memahami had kehidupan di sudut paling sejuk planet kita. Penduduk di sini menyesuaikan diri dengan melakukan beberapa pekerjaan. Orang Yakut, orang asli Republik Sakha di Siberia, secara tradisinya terlibat dalam aktiviti yang mencerminkan persekitaran ekstrim mereka. Walaupun pemodenan telah membawa perubahan kepada cara hidup mereka, ramai orang Yakut masih mengekalkan hubungan dengan amalan tradisional mereka. Antaranya adalah dengan mengembala rusa kutub. Penggembalaan rusa telah menjadi sebahagian besar budaya Yakut selama berabad-abad. Orang Yakut secara tradisinya menternak dan mengembala rusa kutub untuk daging, susu dan kulitnya. Rusa membekalkan sumber penting untuk terus hidup dalam iklim Arktik yang melampau. Selain mengembala rusa, aktiviti memburu dan memancing menjadi keutamaan bagi orang Yakut.
Pada masa lalu, mereka bergantung pada pemburuan haiwan berbulu seperti musang dan memancing di sungai dan tasik di rantau untuk mencari rezeki. Ramai di kalangan keluarga Yakut mengikut sejarah gaya hidup para nomad, bergerak bersama kumpulan mereka untuk mencari padang rumput yang segar untuk rusa kutub mereka. Cara hidup nomad ini membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan variasi sumber bermusim. Orang Yakut terlibat dalam pertanian, menanam tanaman seperti kentang, lobak merah dan lobak. Walaupun dalam keadaan iklim yang mencabar, mereka telah menyesuaikan amalan pertanian agar sesuai dengan persekitaran mereka. Dengan kemunculan kemodenan, ramai orang Yakut telah menerima profesi seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan kerajaan. Pembandaran telah membawa kepada peralihan daripada pekerjaan tradisional dan lebih ramai individu Yakut kini terlibat dalam pelbagai kerjaya. Walaupun orang-orang Yakut telah menghadapi cabaran akibat perubahan keadaan ekonomi dan persekitaran, kebolehsesuaian dan daya tahan mereka telah membolehkan mereka mengekalkan identiti budaya yang kaya. Hari ini, mereka terus mengimbangi amalan tradisional dengan cara hidup kontemporari di landscape Siberia yang luas dan mencabar. Anda telah pun melihat bandar paling sejuk di dunia dan kampung tersejuk di dunia. Tapi di antara semua tempat ini, suhu manakah yang paling rendah pernah dicatatkan? Untuk menjawab persoalan ini, kita akan menuju ke Kutub Selatan, Antartika. Di sini, terletaknya stesen Amundsen Scott yang telah dibina pada tahun 1956. Kawasan ini hanya menerima 6 bulan cahaya matahari pada musim panas dan 6 bulan kegelapan secara keseluruhan pada bulan-bulan musim sejuk. Suhu tertinggi yang direkodkan di bahagian dataran tinggi Antartika Timur ini ialah pada hari Christmas pada tahun 2011, di mana suhu termometer meningkat kepada suhu negatif 82.8 darjah Celsius pada Jun 1980. Jika anda berpeluang melawat Antartika, jangan terkejut jika air panas anda akan membeku dalam masa beberapa saat sahaja. Tetapi tunggu dahulu, kawasan ini bukan yang paling sejuk pernah direkodkan di dunia. Walaupun suhu di sini sudah cukup untuk membekukan otak anda, tetapi ia belum dapat menandingi dua lagi kawasan yang jauh lebih sejuk. Sebelum penetapan suhu rendah dataran tinggi Antartika Timur yang ditetapkan pada 10 Ogos 2010, stesen penyelidikan Vostok yang terletak 1,301 km dari Kutub Selatan di Antartika memegang rekod dunia untuk suhu paling sejuk untuk tempoh 10 hari di musim panas hemisfera selatan pada 21 Julai 1983. Data cuaca mencatatkan suhu negatif 89.2 darjah Celsius. Keadaan iklim yang sempurna diperlukan bagi mencapai tahap rendah ini. Pada tahun 2009, penyelidik mendapati bahawa jisim udara sejuk menghalang udara yang agak panas dari lautan selatan untuk bercampur memerangkap stesen dalam pusaran udara berais, serta ketiadaan letupan awan membantu memerangkap haba. Dalam kajian yang diterbitkan dalam Journal of Geophysical Research, para penyelidik mendapati bahawa keadaan boleh menjadi lebih sejuk di stesen Vostok dengan potensi rekod suhu serendah negatif 96 darjah Celsius. Akan tetapi, stesen penyelidikan Vostok bukanlah tempat paling sejuk di dunia. Gelaran tersebut jatuh kepada permatan tinggi di Antartika, iaitu dataran tinggi Antartika Timur, di mana suhu boleh mencecah negatif 92 darjah Celsius pada malam musim. Para saintis di Pusat Data Salji dan Ais Kebangsaan membuat penemuan itu sambil menganalisis peta suhu permukaan global yang paling terperinci setakat ini. Dibangunkan dengan data daripada satelit penderiaan jauh termasuk sensor MODIS pada satelit Aquanasa dan sensor TIRS pada Landsat 8. Para penyelidik menganalisis data selama 32 tahun daripada beberapa instrumen satelit yang telah memetakan suhu permukaan Antartika. Berhampiran rabuk tinggi yang membentang dari Dom Argus ke Dom Fuji, saintis menemui gugusan poket yang telah menjunam kepada suhu rendah berpuluh kali ganda. Suhu terendah yang dikesan oleh satelit ialah negatif 93.2 darjah Celsius pada 10 Ogos 2010. Pendedahan kepada suhu yang sangat rendah menimbulkan risiko yang teruk kepada kesihatan manusia dan boleh membawa kepada keadaan yang mengancam nyawa. Antaranya, ketipan ubun.
Kesan pantas yang timbul ialah radang dingin di mana kulit dan tisu di bawahnya membeku akibat kesejukan yang melampau. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada saluran darah, tisu dan saraf, jari, kaki, hidung dan telinga. Dan kesan paling utama ialah hipotermia. Pendedahan yang berpanjangan kepada suhu rendah sedemikian boleh menyebabkan hipotermia, keadaan di mana badan kehilangan haba lebih cepat daripada yang dapat dihasilkan. Hipotermia boleh mengakibatkan penurunan suhu badan teras yang berbahaya, menjejaskan fungsi organ dan jika teruk boleh membawa maut. Walaupun cuaca ekstrim di sini, terdapat beberapa mikroorganisma yang mampu hidup di sini. Antaranya bakteria Psychrophilic. Pelbagai jenis bakteria telah dikenal pasti di dalam ais dan salji Antartika. Bakteria dari genus Psychrobacter adalah psychrophil yang boleh menahan keadaan sejuk. Bakteria ini mempunyai enzim dan mekanisme selular yang disesuaikan untuk berfungsi secara optimum pada suhu rendah. Selain bakteria, kulat yang disesuaikan dengan keadaan sejuk juga telah ditemui di tanah dan ais Antartika. Kulat dari genera Penicillium dan Aspergillus mempunyai penyesuaian unik yang membolehkan mereka bertahan dalam keadaan beku. Walaupun dalam keadaan yang boleh membunuh, masih terdapat extremophila yang boleh hidup di dalam keadaan seperti ini. Bayangkan, di luar sana terdapat dunia yang sangat sejuk seperti planet Pluto yang mempunyai suhu negatif 200 darjah Celsius. Pluto sangatlah sejuk sehinggakan letusan gunung berapinya tidak menghasilkan lava, sebaliknya ais semata-mata. Ini adalah planet kita dan lebih banyak lagi yang akan dibongkar Astrolab. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.